عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. Kami berfirman lagi, turunlah kamu semuanya dari syurga itu. Kemudian jika datang kepada kamu petunjuk dariku melalui rasul-rasul dan kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka, maka sesiapa yang mengikuti petunjukku itu, nescaya tidak ada kebimbangan dari sesuatu yang tidak baik terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita. Dan orang-orang kafir yang mendustakan ayat-ayat keterangan kami, mereka itu ialah ahli neraka, mereka kekal dalamnya. Wahai Bani Israel, kenangkanlah kamu akan segala nikmat yang telah kuberikan kepada kamu, dan sempurnakanlah perjanjian kamu denganku, supaya aku sempurnakan perjanjianku dengan kamu. Dan kepada akulah sahaja hendaklah kamu merasa gerun takut, bukan pada sesuatu yang lain. Dan berimanlah kamu dengan apa yang aku turunkan, yakni Al-Quran, yang mengesahkan benarnya kitab yang ada pada kamu. Dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang mula-mula kafir, yakni ingkar akan dia. Dan janganlah pula kamu menjadikan ayat-ayatku sebagai harga untuk membeli kelebihan-kelebihan yang sedikit faedahnya. Dan kepada aku sahajalah dan kepada akulah sahaja hendaknya kamu bertakwa. Dan janganlah kamu campur adukkan yang benar itu dengan yang salah, dan kamu sembunyikan yang benar itu padahal kamu semua mengetahuinya. Dan dirikanlah kamu akan sembahyang, dan keluarkanlah zakat, dan rukuklah kamu semua berjemaah bersama-sama orang yang rukuk.
Patutkah kamu menyuruh manusia supaya berbuat kebaikan, sedang kamu lupakan diri kamu sendiri? Padahal kamu semua membaca kitab Allah. Tidakkah kamu berakal? Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan jalan sabar dan mengerjakan sembahyang. Dan sesungguhnya sembahyang itu amatlah berat kecuali kepada orang-orang yang khusyuk, yaitu mereka yang percaya dengan yakin bahawa mereka akan menemui Tuhan mereka dan bahawa mereka akan kembali kepadanya. Wahai Bani Israel, kenangkanlah nikmat-nikmatku yang aku telah kurniakan kepada kamu, dan ingatlah bahawasanya aku telah melebihkan nenek moyang kamu yang tak dahulu atas orang-orang yang ada pada zamannya. Dan peliharalah diri kamu dari azab sengsara hari akhirat, yang padanya seseorang tidak dapat melepaskan orang lain yang berdosa sedikit pun daripada azab, dan tidak diterima syafaat daripadanya, dan tidak pula diambil daripadanya sebarang tebusan, dan mereka yang bersalah itu tidak akan diberi sebarang pertolongan. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Jadi ayat yang kita baca ini daripada ayat 38 sehingga 39 itu masih lagi perbincangan tentang kisah Nabi Adam alaihissalam dengan malaikat tadi. Kemudian daripada ayat 40, ya Bani Israel, Allah SWT panggil sini, hei wahai Bani Israel. Siapa dia Israel? Kalau sebut sama kita, ini kata Israel, duk ingat hadap bom Palestin, betul tak? Israel itu iaitulah Nabi Yaqub alaihissalam. Israel itu siapa? Nabi Yaqub. Jadi kalau kita nak marah ke Israel sekarang ni, kita jangan ingat ke Yaqub, ingat ke dia tu. Pasal itulah setengah dipanggil Sahyuni. Dalam bahasa Arab kata Zionis. Zionis Israel, maknanya Israel yang jahat sekarang. Asal dianya nama kepada Nabi Yaqub alaihissalam. Jadi ayat ini biasanya Bani Israel ini di antara kumpulan yang kerah kepala, tak dengar kata, payah bahasa. Maka Allah SWT nak tackle dia, nak dakwah dia, nak ajak dia ni, dia guna bahasa yang cukup lunak. Ya Bani Israel, anak-anak cucu yang Nabi Yaqub, maknanya mu ni orang jauh. Ini dari usdub dakwah sangat besar. Kalau kita nak dakwah orang, contohnya orang ni anak keturunan dia orang baik-baik, tok dia dulu tok guru ke, tok imam ke, keluarga dia baik-baik, kita pergi pegang dia duduk merepit contohnya, kita kata, hei, demo ni anak cucu tok guru, cucu tua imam, comel ke. Jadi itu dia panggil bahasa dakwah, cara macam mana. Tengok Allah SWT panggil Bani Israel, ya Bani Israel, uzkuru ni'mati allati, ingat nikmat aku, bui ketuk nenekmu dulu. Nabi berapa orang nabi di kalangan Bani Israel, orang hebat-hebat daripada Israel. Kemudian barulah Allah kata, wa aufu bi ahdi, ingat tunaikanlah perjanjian. Maknanya kita hari ni, kalau kita ada janji dengan orang apa-apa, orang berjanji dengan kita apa-apa, jangan maki dulu, pergi puji dulu, peringat balik kedudukan dia, barulah kita kata mana hak janji dulu. Nah, takkan waktu-waktu tertentu yang anda berjanji, lepas pada habis musim itu tak ingat kau janji lah. Ini dipanggil bahasa isyarat. Allah ajar kepada kita uslub dakwah, bagaimana kita nak tackle orang supaya hati dia mudah, lebih lunak, lebih jinak untuk menerima dakwah. Kemudian ayat yang seterusnya, ayat 41, iaitulah Allah Ta'ala minta supaya mereka zahirkan apa yang ada dalam kitab mereka tentang sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi puak-puak Yahudi itu dia sembunyi. Nasara dia tak baca habis Injil. Kita umat Islam hari ini juga diminta supaya menyatakan yang hak, nyatakan yang benar, jangan sembunyi sebab takut orang marah, sukar. Kemudian ayat yang ke-42 Allah Ta'ala ajar kepada kita supaya jangan putar belik maklumat, fakta yang jelas teruskan. Karena itulah nasihat kita kepada semua
penulis-penulis, sama ada wartawan, blogger, ahli-ahli Facebook, ahli-ahli wasafi, jangan duk share benda-benda yang tak jelas. Jangan duk tulis benda-benda andaian yang boleh membawa persepsi buruk kepada orang-orang tertentu. Karena itu Allah kata la talbisul haqqa bil batil. Mu jangan samarkan benda yang hak benar dengan benda yang tak baik. Dalam sudut semua benda, dari sudut agama, hukum hakam kena jelas. Dari sudut kehidupan semasa pun tak boleh kita sembunyi. Dan Allah SWT peringatkan juga kepada kita dalam ayat 44. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Musuh orang buat baik, melupa diri kamu sendiri. Jadi ayat Quran ini Allah tidak cerca kita ajak orang buat baik, tapi Allah cela kita sebab kita suruh orang buat, kita tak buat. Ni ada setengah orang bila kita kata, mari kita ajak orang buat baik berdakwah. Saya belum tarah lagi. Saya belum yalah, bila nak naik tarahnya? Duk main lagu ni tak berdakwah semua lagi kita. Maka kita kena ajak orang buat baik. Walaupun kita sendiri tak baik. Ajak dulu. Kata di para ulama psikologi, dia kata bila kita sebut benda tak baik yang dibuat oleh orang yang tak baik, itu macam kita sindir kepada diri kita sendiri. Aku duk oyak kau orang. Aku duk beritahu kepada orang. Aku duk cakap kepada orang. Senyap-senyap aku pergi buat pula. Malu kita dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi lama kelamaan insya-Allah kita juga akan tinggalkan benda yang tak baik itu. Maka kata di para ulama di sini, Allah Ta'ala tak marah kita ajak orang, tapi yang dia marahnya kita tinggal apa yang kita ajak. Kita tinggal apa yang kita ajak. Kemudian di akhir ayat itu wasta'inu bis sabri was salah. Allah kata minta tolong Allah Ta'ala untuk sabar ketika melaksanakan salat dan juga puasa. Kata di para ulama, man arafa ma yatlubu, siapa dia tahu hasil apa yang kita minta, yang kita buat ni, maka ringanlah bayaran ataupun pengorbanan yang kita dapat. Kita nak benda-benda, kadang-kadang mahal kita bayar, beribu tambah nak, tapi kita tahu kita pergi ni kita dapat maklumat, dapat benda comel, dapat, kita kata okay. Sama juga dengan perjuangan para pejuang Islam. Mereka tahu mereka akan kehilangan harta benda, kehilangan nyawa, tapi oleh kerana pulangan dia syurga lebih besar, maka mereka pandang kecil kepada apa yang telah mereka lakukan itu. Wallahu a'lam. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ
وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Dan kenangkanlah ketika kami selamatkan kamu dari Fir'aun dan orang-orangnya yang sentiasa menyiksa kamu dengan siksa yang seburuk-buruknya. Mereka menyembelih anak-anak lelaki kamu dan membiarkan hidup anak-anak perempuan kamu. Sedang kejadian yang demikian itu mengandungi bala bencana dan cubaan yang besar dari Tuhan kamu. Dan kenangkanlah ketika kami belahkan Laut Merah untuk kamu lalui kerana melarikan diri dari angkara Fir'aun. Maka kami selamatkan kamu dan kami tenggelamkan Fir'aun bersama-sama tenteranya, sedang kamu semua menyaksikannya. Dan kenangkanlah ketika kami berjanji kepada Nabi Musa untuk memberi Taurat kepadanya sesudah ia bersiap selama 40 malam. Kemudian setelah ia pergi, kamu menyembah patung anak lembu dan kamu sebenarnya orang-orang yang zalim terhadap dirimu sendiri. Kemudian sesudah itu kami memaafkan kesalahan kamu supaya kamu bersyukur. Dan kenangkanlah ketika kami turunkan kepada Nabi Musa kitab Taurat dan keterangan-keterangan yang terkandung di dalamnya yang membezakan antara yang benar dengan yang salah supaya kamu mendapat petunjuk. Dan kenangkanlah ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, sesungguhnya kamu telah menganiaya diri kamu sendiri dengan sebab kamu menyembah patung anak lembu itu. Maka bertaubatlah kamu kepada Allah yang menjadikan kamu, yaitu bunuhlah diri kamu. Yang demikian itu lebih baik bagi kamu di sisi Allah yang menjadikan kamu, supaya Allah menerima taubat kamu itu. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun, penerima taubat, lagi Maha Mengasihani. Dan kenangkanlah ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak akan beriman padamu sehingga kami dapat melihat Allah dengan terang dengan mata kepada kami. Maka kerana itu kamu disambar petir, sedang kamu semua melihatnya. Kemudian kami bangkitkan kamu sesudah kamu mati atau pengsan dari sambaran petir itu, supaya kamu bersyukur. Dan kami telah menaungi kamu dengan awan dari panas matahari di padang pasir, dan kami turunkan kepada kamu man dan salwa, serta kami berfirman, makanlah dari makanan-makanan yang baik yang kami telah kurniakan kepada kamu. Dan tidaklah mereka menganiaya kami sebab mereka kufurkan nikmat itu, tetapi sebenarnya mereka adalah menganiaya diri mereka sendiri. Wallahu a'lam. Jadi alhamdulillah, apabila Bani Israel berhadapan dengan ancaman Fir'aun, maka dalam ayat 49 yang kita baca ini, Allah peringatkan, wa iz najjaynakum min ali Fir'aun. Bani Israel, cukup-cukuplah kamu dekah kepala degil. Ingat tak dulu zaman Nabi Musa alaihissalam, habis anak-anak laki-laki telah disembelih oleh Fir'aun. Kemudian tengah Fir'aun mengganas gila, Allah Ta'ala sebut dalam ayat 50, wa idh faraqna bikumul bahra, kami belah laut. Bila belah laut apa jadi? Fir'aun pun mari masuk dalam laut. Wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun, kami tenggelam Fir'aun dalam laut dalam keadaan kamu tengok. Di sini kata di para ulama, kita ni kalau tengok musuh mati depan mata, puas hati ke tak puas hati?
berasa puas hati. Tak. Mati dah apa tu. Jadi kalau boleh kat lagu tu lah kita naknya. Orang-orang kita tak kenal, orang kita tak suka ni, sama ada mati selalu ataupun kena bala apa-apa. Maka itu naluri manusia. Tapi sebagai kita sebagai manusia yang baik ini, Allah ajar pada kita bersifat pemaaf. Jadi Allah kata wa aghraqna ala fir'aun. Aku tenggelamkan Firaun, mu tengok. Itu menunjukkan bahawa nak suruh puas hati pengikut-pengikut Bani Israel, pengikut Nabi Musa ni dalam keadaan yang tersebut. Kemudian lepas pada tu Allah Taala peringatkan kepada wa iz wa'adna Musa 40 lailatan. Allah Taala pula bawa janji Nabi Musa 40 malam. Kata di para ulama, kenapa dia sebut malam? Tuan-tuan tanda situ. Sebab malam ni sebenarnya waktu bermunajat. Waktu yang sangat elok sesuai kita bermunajat pada waktu malam. Karena itu bulan Ramadan, Allah Ta'ala bawa mari Lailatul Qadar duduk di malam. Kelebihan malam. Berbeza dengan haji, kelebihan dia siang, iaitulah hari Arafah. Ramadan duduk di malam. Jadi kita ambillah kesempatan di saat kita berada di bulan Ramadan yang mulia ini, supaya kita ihyakan malam kita. Paling tidak pun solat tarawih di awal malamnya jangan tinggal. Sudah sekali ingat imam, balik ke rumah pula, lepas kita moreh makan cendol sikit-sikit, kita pegang Quran sampai kita terlena. Biar orang kata Quran jatuh tangan, jangan jatuh benda lain. Sebab itulah waktu bermunajat yang baik. Kemudian Allah SWT sebut juga apa yang telah berlaku pada umat Nabi Musa AS, iaitulah bila Nabi Musa tak ada, mereka pakat reka Samiri ambil barang-barang kemah ni buat lembu pula, habisnya pakat semua lembu. Maka Allah SWT sebut iaitulah kezaliman yang paling besar, iaitulah melakukan syirik terhadap Allah Azza wa Jalla. Akhirnya walaupun mereka ni nakal setara mana pun, tengok Allah Ta'ala ayat 455, siapa mereka ini dia panggil materialisme. Materialistik. Pokok Yahudi ni kerja dia nak tengok benda, minta nak tengok Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau kita hari ni pun kadang-kadang kita suka tengok barang-barang, dia panggil suka tengok benda-benda, projek tu projek ni, barulah semangat. Jadi itu perangai pokok Bani Israel. Maka Allah Subhanahu wa taala denda mereka sesak di padang pasir selama. Kemudian Allah kata apa? Tengok ayat 57, wa zallalna alaikumul ghamam. Tak apalah munakar pun, Allah Taala hantar mari awan jadi payung, jadi khemah, dan Allah Taala beri pada mereka al-manna was-salwa. Manna ni macam sejenis madu, salwa tu jenis apa? Jenis burung. Ada orang kata burung puyuh dan sebagainya. Yang pentingnya pada itulah kita ini pasar malam banyak juga orang buat dak ayam bermadu. Ayam bermadu tak apa, orang bermadu perah. Kalau ke mana? Jadi ayam madu boleh. Jadi ayam madu ni ayam cicah madu. Jadi ada ni pok menu ni mari daripada manna wasalwa, madu cicah dengan ayam. Allahu akbar. Wal petani boleh pergi bazar cari lagu mana ayam dengan madu cicah. Ingat cerita Bani Israel. Wallahu a'lam. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم
كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Dan kenangkanlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke bandar ini, kemudian makanlah kamu dari benda-benda yang ada di dalamnya dengan sepuas-puasnya, apa sahaja yang kamu sukai, dan masukkanlah kamu melalui pintunya dengan tunduk, yakni merendah diri, dan mintalah ampun dengan berkata, Ya Allah, ampunilah dosa kami, supaya kami ampunkan kesalahan-kesalahan kamu, dan kami akan tambah pula pahala orang-orang yang berbuat baik. Kemudian orang-orang yang zalim, yakni penderhaka itu mengubah perkataan perintah kami yang dikatakan kepada mereka dengan melakukan sebaliknya. Maka kami turunkan ke atas orang-orang yang zalim itu bala bencana dari langit dengan sebab mereka sentiasa berlaku fasik, yakni menderhaka. Dan ingatlah ketika Nabi Musa memohon supaya diberi air untuk kaumnya. Maka kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Ia pun memungkulnya. Lalu terpancuklah dari batu itu 12 mata air. Sesungguhnya tiap-tiap satu puak di antara mereka telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Dan kami berfirman, makanlah dan minumlah kamu dari rezeki Allah itu. Dan janganlah kamu merebakkan bencana kerosakan di muka bumi. Dan kenangkanlah ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak sabar, yakni sudah jemu dengan makanan yang semacam sahaja. Maka pohonlah kepada Tuhanmu untuk kami, supaya dikeluarkan bagi kami sebahagian dari apa yang tumbuh di bumi, dari sayur-sayurannya, dan mentimunnya, dan bawang putihnya, dan kacang dalnya, serta bawang merahnya. Nabi Musa menjawab, adakah kamu mahu menukar sesuatu yang kurang baik dengan meninggalkan yang lebih baik? Turunlah kamu ke bandar, kerana di sana kamu boleh dapati apa yang kamu minta itu. Dan mereka ditimpakan dengan kehinaan dan kepapaan, dan sudah sepatutnya mereka mendapat kemurkaan dari Allah. Yang demikian itu ialah disebabkan mereka kufur, yakni mengingkari ayat-ayat Allah, perintah-perintah dan mukjizat-mukjizat yang membuktikan kebesaran Allah. Dan mereka pula membunuh nabi-nabi dengan tidak ada alasan yang benar. Yang demikian itu ialah disebabkan mereka menderhaka dan mereka pula sentiasa menceroboh. Wallahu a'lam. Jadi ayat ini, apabila Bani Israel keluar daripada tersesat di padang pasir tadi, Allah Ta'ala turun pada mereka rezeki. Dia mari pula duduk di bandar ni, di luar ni. Allah perintahkan, tengok ayat 58, wa iz qulna dkhulu hazil qaryah, pergi masuklah kamu, ketika kami berfirman masuklah kamu ke negeri, ke Baitul Maqdis, dan makanlah dengan nikmat sebagai makanan pelbagai yang ada di sana sepuas-puasnya, dan masuklah pintu. Tengok, Allah Ta'ala ajar kepada dia masuk dalam pintu dalam keadaan sujud, maknanya dalam keadaan tawaduk, dalam keadaan tawaduk. Jadi dalam ayat-ayat ini Allah SWT ajar kepada kita bersifat tawaduk.
Mana bila kita dapat apa-apa, tawaduk. Contohnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dia dapat ambil Mekah pada tahun yang ke-8 Hijrah di bulan Ramadan. Tanda-tanda Fathu Makkah berlaku pada bulan Ramadan tahun yang ke-8. Nabi kita masuk Mekah wa innahu la khadi' dalam keadaan tunduk kepala dia. Tunduk. Sampai peringkat kepala dia ni dekat dengan orang panggil kenderaan yang dia duduk. Artinya Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kepada kita sifat tawaduk, dan Nabi kita masuk Mekah, dia mandi dan dia melakukan salat duha 8 rakaat pada pagi itu. Ayat ini memberi peringatan kepada kita bila kita dapat kekuasaan, dapat nikmat apa-apa, bersifatlah dengan sifat tawaduk. Jangan kata mentah kita dapat kuasa, kita duk ancam orang itu, duk cabar orang ini, la. Ini ayat mengajar kepada kita sifat at-tawaduk. Kemudian arahan Allah Ta'ala suruh tawaduk, ayat 59 menunjukkan mereka telah menukar. Patutnya tawaduk, mereka pergi kata, pergi buat benda-benda yang tidak diajar oleh Allah Azza wa Jalla. Itu perbuatan yang telah dilakukan. Hasil daripada itu apa jadi? Duribat alaihimuz zillah wal maskanah, maka Allah SWT jatuhkan ke atas mereka kehinaan, sebagaimana ayat 61, tengok di tengah-tengah tu, wa duribat alaihimuz zillatu wal maskanatu wa ba'u bi ghadabin min Allah, mereka juga terkena kemurkaan daripada Allah Azza wa Jalla. Hasil daripada apa? Hasil daripada mereka tak dengar kata dan tidak bersifat dengan sifat tawaduk yang telah diajar oleh Allah Azza wa Jalla. Tengok di bawah. Akhir sekali. Zalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Mereka kafir ayat Allah. Yang kedua, yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq, mereka bunuh nabi-nabi. Zalika bima asaw wa kanu ya'tadun, hasil daripada mereka derhaka, langgar perintah, maka banyak maksiat yang dibuat. Maka di sini para jemaah boleh tulis satu nota, nama dia Az-Zunub Tajurul Zunub. Maksiat akan membuahkan maksiat. Dosa akan melahirkan dosa. Contohnya, tengok ni popok ni. Bila dia kafir, dia sanggup membunuh. Hari ini kalau kita tengok, saya tak buat dosa. Tak buat dosa maksiat. Betul? Tapi percakapan kita maksiat. Kita boleh mengumpat orang. Kita boleh ngata uduh ke orang. Itu peringkat awal. Tapi dosa ni dia tak akan berhenti di situ. Dia akan naik pada peringkat yang kedua, dengki pada orang. Bila dengki, akan berlaku suatu tindakan yang tidak baik, melakukan kezaliman kepada orang. Maka di situ dia panggil maksiat akan melahirkan maksiat, dosa akan mengeluarkan dosa yang lain. Jadi kita hati-hatilah para jemaah sekalian, karena itu setiap maksiat kita jangan pandang remeh, sebab dia akan beranak, dia akan melahirkan maksiat yang lain, hasil daripada sedikit punca, umpan, sumbu yang ada ni, dia akan membesar. Hati-hati kita dengan maksiat, mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan kita, insya-Allah. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك
فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani dan orang-orang Sabi'in, sesiapa di antara mereka itu beriman kepada Allah dan beriman pada hari akhirat serta beramal soleh, maka bagi mereka pahala balasannya di sisi Tuhan mereka, dan tidak ada kebimbangan dari berlakunya kejadian yang tidak baik pada mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita. Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian setia kamu, semasa kami angkatkan gunung Tursina di atas kamu, sambil kami berfirman, terimalah Taurat yang telah kami berikan pada kamu, serta amalkanlah dengan bersungguh-sungguh, dan ingatlah, jangan lupakan apa yang tersebut di dalamnya, supaya kamu bertakwa. Kemudian sesudah itu, kamu membelakangkan perjanjian setia kamu itu, tidak menyempurnakannya, maka kalau tidaklah kerana limpah kurnia Allah dan belas kasihan Allah kepada kamu dengan membuka pintu taubat, nescaya menjadilah kamu dari golongan orang-orang yang rugi. Dan sesungguhnya kamu telah mengetahui bagaimana buruknya akibat orang-orang di antara kamu yang melanggar larangan pada hari Sabtu. Lalu kami berfirman kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Maka kami jadikan apa yang berlaku itu sebagai suatu hukuman pencegah bagi orang-orang yang ada pada masa itu dan orang-orang yang datang kemudian, dan suatu pengajaran bagi orang-orang yang hendak bertakwa. Dan ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah menyuruh supaya kamu menyembelih seekor lembu betina. Mereka berkata, adakah engkau hendak menjadikan kami ini permainan? Nabi Musa menjawab, aku berlindung kepada Allah daripada menjadi salah seorang dari golongan yang jahil, yakni yang melakukan sesuatu yang tidak patut. Mereka berkata pula, berdoalah kepada Tuhanmu untuk kami, supaya diterangkannya kepada kami bagaimana sifat-sifat lembu itu. Nabi Musa menjawab, bahawasanya Allah berfirman, bahawa lembu betina itu ialah seekor lembu yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda, pertengahan umurnya di antara itu. Maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepada kamu melakukannya. Mereka berkata lagi, pohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, supaya diterangkannya kepada kami apa warnanya. Nabi Musa menjawab, bahawasanya Allah berfirman, bahawa lembu betina itu ialah seekor lembu kuning, kuning tua warnanya, lagi menyukakan orang-orang yang melihatnya. Wallahu. Ayat yang kita baca tadi daripada ayat 62. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sabit man amana billah. Dalam ayat ini
Allah ajar kepada kita satu adab yang sangat mustahab. Iaitulah dalam ayat yang sebelumnya Allah menceritakan tentang kejahatan Bani Israel dan penderhakaan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Maka bila kita dengar benda tak baik, dalam kepala kita mesti kita memikir Bani Israel semua tak baik. Ayat 62 Allah kata bukan semua. Minhum, tengok. Man amana billahi wal yaumil akhir. Ada di kalangan mereka orang yang beriman pada Allah dengan hari akhirat. Artinya kalau setiap perkara kita tak boleh hakak borong. Puak ni jahat lah. Kalau kita nak buat tuduhan, kita kena fokuskan tajuk apa yang tak kena tu. Jangan akak borong. Ini masalah kita gini. Kalau kita tak setuju dengan satu perkara, kita akak semua sekali. Oh, tak boleh dah. Tak boleh saya dah dia ni tak jadi apa. Kita kena kata dia baik, satu benda yang tak baik. Tak kalah 99. Kurang satu, jadi tak sempurna belaka. Lah. Allah ajar pada kita dua perkara di sini. Yang pertama, kalau ada isu yang ditimbulkan, mesti perjelas. Satu. Yang kedua, tak ada benda orang tu tak baik semua. Lah, ada benda yang dia buat kebaikan yang tidak dibuat oleh orang lain. Kemudian ayat yang seterusnya Allah Taala ajar kepada kita ayat 63 khuzu ma atainakum biquwwah. Allah ajar kepada kita setiap benda yang kita kena buat mesti sungguh-sungguh. Quwwah di sini dengan makna al-jid wal ijtihad, sungguh. Manakala kita nak puasa, bersungguh puasa. Bersungguh dah ni tak makan. Tak makan itu puasa dari sudut fiqhnya. Tapi dari sudut akhlak puasa, dari sudut adab puasa, meninggalkan perkara-perkara yang menghilangkan pahala puasa. Quwwah. Bila nak semaya, jangan duk mikir ai. Nak semaya tarawih tahun ni nak pergi cari hak paling ringkas sekali. 8 rakaat pukul 9 siap. Kita pergi cari mana hak paling lama. Itu dia panggil quwwah, kekuatan. Ai tak larat ustaz. Tak boleh nak berdiri lama. Semaya sunat duduk boleh. Hak tak bolehnya berapa? Tak semaya. Tu tak boleh. Jadi kita kena tengok. Jadi ayat Quran ajar kepada kita khuzu ma atainakum biquwwah, kita kena ambil dengan kuat, wazkuru ma fihi, dan ingat apa yang ada dalam apa yang kita buat itu supaya kita jadi orang bertakwa. Kemudian ayat yang ke-64 ayat yang ke walaqad alimtumul ladzina ayat yang ke-65. Ayat 65, ayat ini larangan daripada buat helah. Helah. Tengok Bani Israel. Pasal apa mereka jadi monyet qiradatan khasiin? Sebab dia petangkap ikan pada hari Sabtu. Dia kata kita tak tangkap ikan. Kita gali kolam, gali lubang hari Jumaat. Ikan masuk hari Sabtu, kita ambil hari Ahad. Cerdik tak cerdik? Cerdik lah tu. Hari Sabtu tahu agak apa? Itu dia panggil dalam bahasa, ini dia panggil helah. Nak menghalalkan benda haram. Hari ini banyak helah-helah. Sekian-sekian cepat kaya. Saham-saham tak patuh syariah ni, semua main helah belaka. Kadang-kadang tak ada patuh syariah berapa, mari jual saham cepat kaya, bawa kain serbai atas bau, piah Syamil atas kepala, baru balik Mekah, orang percaya ke dia. Jangan ingat, syariat Islam tidak duduk di atas helah-helah, sebab itulah binasanya orang dulu dengan sebab duk main helah. Kemudian ayat yang ke-67, bila berlaku pembunuhan di kalangan Bani Israel, dia pergi jumpa Nabi Musa AS. Nabi Musa kata, innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah. Allah suruh sembelih seekor lembu. Para jemaah sekalian, kenapa seekor lembu? Pasal apa? Tanda situ. Kata di Imam Mawardi, sebabnya dalam hati sebahagian Bani Israel sudah ada anak lembu. Ingat tak? Samiri cipta lembu, ramai yang sembah lembu, sehinggalah Nabi Musa balik. Maka Nabi Musa AS hancurkan lembu.
Bila mari waktu darurat gini, Musa kata, bismillah lembu. Peristiwa ini nak membatalkan bahawa lembu hak mu puja tu boleh sembelih ya. Tapi apa dia? Mereka tanya Musa, jangan pula huzwa, jangan duk nganyi, perli kami. Jadi di sini ayat ini mengajar pada kita jangan duk perli orang. Kita manusia biasa pun tak boleh perli orang, Nabi Musa lagilah tak boleh perli. Jadi kalau kita pendakwah asyik duk main perli ya. Dalam Facebook siang malam duk perli. Bila nak ajar orang supaya jadi baik. Alah. Kemudian tengok ni. Ayat yang seterusnya kalau ayat ni akan pergi kepada sampai ayat 67. Fazabahuha wa ma kadu yaf'alun. Mereka sembelih juga lembu tapi hampir-hampir tak boleh sembelih. Sebab tanattu' tasyaddud, terlalu tanya banyak. Jadi ayat Quran ini, ayat 68 ini mengajar kepada kita para jemaah sekalian, jangan duduk berat sangat dalam masalah-masalah yang ada. Jadi hari ini masalah berat. Contoh yang paling senang lah. Lepas kita ngundi baru ni, tidak tangan kita ada ina. Ada warna belakang. Jadi majlis fatwa kebangsaan kata, setelah disemak kaji, ina itu boleh, tak ada masalah. Ambil wuduk sah. Oh, yang ada orang keluar pula fatwa sendiri ni, tak boleh begini-gini. Saya kata ini nak cari kerja Bani Israel belakang. Kalaulah tak sah, berapa ramai orang yang solat lepas daripada pilihan raya sampai hari ni, ada lagi tangan? Ada dah? Setengah orang kata ada lagi lah ni. Ada lagi? Buat belakang dah. Tak sah belakang maya tu. Kita mengundi hari Rabu, hari Jumaat tu ramai juga orang nanya. Dia kata, Ustaz, mandi jadi kau ni? Oh, dia hak mandi tu hak mustahak. Hak semaya tu apa kemah mana? Hak mandi tu mustahak. Lah kata jadi kerja juga bila raya. Mai ingat dawak kekal ni pun. Jadi itu dipanggil tanattu'. Hari pula sekarang ni pula mari bulan Ramadan tarawih. Ada ustaz kata, siapa dia ada semaya sunat, tak boleh semaya tarawih. Jadi adalah pakcik-pakcik duk cokoh belakang. Kata pakcik, maya tarawih, ada qada. Dia bawa tak qadanya, maya dah 2 rakaat ni, tak ikat. Jadi qada pun tidak, tarawih pun tidak. Jadi kita ambillah fatwa-fatwa yang lebih lunak. Kita mengatakan qada kita qada, solat sunat yang bersifat waktu kita lakukan. Jadi jangan tanattu'. Jadi Bani Israel ini terlalu tanya banyak sampai hampir-hampir tak boleh nak sembelih lembu. Wallahu alam. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله
يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. Mereka berkata lagi, pohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, supaya diterangkannya kepada kami lembu betina yang mana satu. Kerana sesungguhnya lembu yang dikehendaki itu kesamaran kepada kami, susah kami memilihnya. Dan kami insya Allah akan mendapat petunjuk untuk mencari dan menyembelih lembu itu. Nabi Musa menjawab bahawasanya Allah berfirman, sebenarnya lembu yang dikehendaki itu ialah lembu betina yang tidak pernah digunakan untuk membajak tanah, yakni sawah bendang, dan tidak pula digunakan untuk mengangkut air, untuk menjirus tanaman. Ia juga tidak cacat dan tidak ada belang pada warnanya. Mereka berkata, sekarang barulah engkau dapat menerangkan sifat-sifatnya yang sebenar. Maka mereka pun menyembelih lembu yang tersebut, dan hampir-hampir mereka tidak dapat menunaikan perintah Allah itu. Dan ingatlah ketika kamu membunuh seorang manusia, kemudian kamu tuduh-menuduh sesama sendiri tentang pembunuhan itu, padahal Allah tetap melahirkan apa yang kamu sembunyikan. Maka kami, yakni Allah berfirman, pukullah si mati dengan sebahagian anggota lembu yang kamu sembelih itu. Mereka pun memukulnya dan ia kembali hidup. Demikianlah Allah menghidupkan orang-orang yang telah mati dan memperlihatkan kepada kamu tanda-tanda kekuasaannya supaya kamu memahaminya. Kemudian sesudah itu hati kamu juga menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Padahal di antara batu-batu itu ada yang terpancat dan mengalir air sungai daripadanya, dan ada pula di antaranya yang pecah-pecah terbelah lalu keluar mata air daripadanya, dan ada juga di antaranya yang jatuh ke bawah kerana takut pada Allah, sedang Allah tidak sekali-kali lalai daripada apa yang kamu kerjakan. Sesudah kamu, wahai Muhammad, dan pengikut-pengikutmu mengetahui tentang kerasnya hati orang-orang Yahudi itu, maka bolehkah kamu menaruh harapan bahawa mereka akan beriman kepada seruan Islam yang kamu sampaikan itu? Padahal sesungguhnya telah ada satu puak dari mereka yang mendengar kalam Allah, yakni Taurat. Kemudian mereka mengubah dan memutarkan maksudnya sesudah mereka memahaminya, sedang mereka mengetahui bahawa perbuatan itu salah. Dan apabila mereka, yakni orang-orang Yahudi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Dan apabila mereka berjumpa sama sendiri, mereka berkata, patutkah kamu menceritakan kepada mereka orang-orang Islam dengan apa yang telah diterangkan oleh Allah kepada kamu dalam kitab Taurat mengenai kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk menjadikan hujah, yakni bukti yang dapat mengalahkan kamu di sisi Tuhan kamu. Tidakkah kamu berakal? Allahu a'lam. Jadi ayat ini sambungan kepada ayat yang sebelah tadi, iaitulah bila ayat 70 mereka masih lagi ada kebaikan. Bila ditanya hal lembu, dia kata wa inna insyaallahu lamuhtadun. Kami insyaallah akan dapat bimbingan. Jadi kata di para ulama, oleh kerana mereka kata insyaallah itulah Allah Taala beri juga hidayah selepas daripada itu. Jadi kita dengan insya-Allah jangan buat payah sangat. Apa-apa bercakap apa? Insya-Allah. Kemudian bila selesai daripada itu, mereka mengatakan qalul ana ji'ta bil haqq. Bila Nabi Musa terang-terang, dia kata sekarang inilah barulah jelas apa yang kita nak. Sebenarnya
Tak ada masalah. Kalau Nabi Musa kata pergi sembelih lembu, dia pergi sembelih, selesai dah. Tapi dia duduk nyibuk, duduk menyusahkan diri, tanya juga, dia yang menyusahkan. Maka ayat yang bawah sekali, fazabahuha wa ma kadu yaf'alun. Mereka boleh sembelih, tapi hampir-hampir tak boleh nak sembelih sebab harga terlalu mahal. Mahal berdoa dah harga lembu sebab dia hidup tanya banyak. Jadi kita pun jangan main. Lembu Bani Israel ni, tuan-tuan kena ingat cerita ni, banyak cara kita ni, banyak cara. Bila nak puasa hari Arafah, duk tanya, nak ikut Mekah ke ikut Malaysia? Ustaz ni kata, duk Malaysia, kena ikut sini. Mari ustaz ni kata, Arafah duk Mekah, akhir kali raya haji tak puasa. Pasal nanya banyak doa. Ini ada cerita lembu Bani Israel. Kemudian Allah sebut dalam ayat 74, summa qasat qulubuhum, lepas pada tu hati dia keras, kal hijarati, seperti batu. Ulama tadabbur kata, sebab apa Allah tak kata macam besi? Mu ni macam besi, macam temaga, macam timah kerah. Tak. Besi, temaga, timah, tak dalam api, cair belakang. Batu pejah, acur pergi rebuh. Cair ke tak cair? Jawabnya keringnya air, batu duduk situ. Allah bandingkan hati manusia ini, kalau keras, sebab batu. Kalau kata keras sebab besi, boleh pelembut lagi. Tapi kalau batu, wal'iyazubillah, kita minta berlindung dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi ada di kalangan batu yang pecah, jatuh daripada atas bukit, keluar mata air, min khasyatillah, semata-mata takut pada Allah Azza wa Jalla. Tapi hati manusia dia kerah, tak witi kau satu, wal'iyazubillah. Akhirnya Allah kata, afatatma'una yu'minu lakum, nak ke tidak, akan ada orang-orang yang dengar apa yang kamu katakan itu, tapi waqad kana ada di kalangan ulama mereka ni tahu hak benar tak ikut. Maka itulah dipanggil ulama as-su', ulama yang sangat bahaya. Dia tahu, dia tak ikut. Semoga Allah Taala beri pada kita hidayah untuk mengikuti kebenaran, insya-Allah. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. Mereka berani berkata demikian dan tidaklah mereka ketahui bahawasanya Allah mengetahui apa yang mereka rahsiakan dan apa yang mereka lahirkan. Dan di antara mereka pula ada orang-orang yang buta huruf.
Mereka tidak mengetahui akan isi kitab Taurat selain dari penerangan-penerangan bohong dari ketua-ketua mereka. Dan mereka hanyalah berpegang kepada sangkaan-sangkaan saja. Kecelakaan besar bagi orang-orang yang menulis kitab Taurat dengan tangan mereka, lalu mengubah kalam Allah dengan rekaan-rekaan mereka. Kemudian mereka berkata, ini ialah dari sisi Allah, supaya mereka dengan perbuatan itu dapat membeli keuntungan dunia yang sedikit. Maka kecelakaan besar bagi mereka disebabkan apa yang ditulis oleh tangan mereka, dan kecelakaan besar bagi mereka dari apa yang mereka usahakan itu. Dan mereka berkata, kami tidak sekali-kali akan disentuh oleh api neraka kecuali beberapa hari yang tertentu. Katakanlah wahai Muhammad, adakah kamu sudah mendapat janji dari Allah supaya dengan itu Allah tidak akan menyalahi janjinya, atau hanya kamu mengatakan atas nama Allah sesuatu yang tidak kamu mengetahuinya? Apa yang kamu katakan itu tidaklah benar. Sesungguhnya sesiapa yang berbuat kejahatan dan ia diliputi ditenggelamkan oleh kesalahan itu, mereka lah ahli neraka, mereka kekal di dalamnya. Dan orang-orang yang beriman serta beramal soleh, mereka lah ahli syurga, mereka kekal di dalamnya. Dan ingatlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika kami mengikat perjanjian setia dengan Bani Israel dengan berfirman, janganlah kamu menyembah melainkan Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua ibu bapa dan kaum kerabat dan anak-anak yatim serta orang-orang miskin, dan katakanlah kepada sama manusia perkataan-perkataan yang baik, dan dirikanlah sembahyang serta berilah zakat. Kemudian kamu berpaling membelakankan perjanjian setia kamu itu, kecuali sebahagian kecil dari kamu, dan sememangnya kamu orang-orang yang tidak menghiraukan perjanjian setianya. Allah. Jadi ayat yang kita baca ini 77, iaitulah tentang sebahagian daripada ahli kitab, dia baca tak tahu apa. Kita juga ahlul Quran, baca Quran tak tahu apa. Maka di sini coba tulis kata-kata ni, Al-Hasan Al-Basri, seorang ulama tabi'in yang hebat, dia kata nazal al-Quran liyu'mal bih. Quran itu turun untuk kita amalkan dia. Fattakhazu tilawatahu amala, tapi manusia hari ni baca Quran tu je amalan. Sedangkan Al-Quran itu diturun menjadi dustur, jadi perlembagaan, jadi undang-undang. Tapi tak jadi, dia jadi boleh baca Quran. Patutlah kita hari ini, alhamdulillah, musabaqah kita boleh perekat antara bangsa, perekat mana-mana. Tapi kalau mikir nak buat undang-undang Al-Quran, gagal selalu, bising selalu. Bukan orang putih bising, anak-anak kita juga yang bising, tak boleh terima. Ini di antara perkara yang tidak baik. Kemudian ayat yang seterusnya, fawailul lilladzina yaktubunal kitab. Orang-orang yang Yahudi dulu menyelewengkan kitab, kemudian ambil pula harta haram. Jadi hari ini kita bimbang, orang dok panggil penunggang agama, siapa dia? Iaitulah orang-orang yang mengeluarkan fatwa-fatwa yang tidak betul dengan Quran dan hadis. Fatwa kerana nak mengikut orang ni, maka kita keluarkan pandangan-pandangan yang menyalahi peraturan, maka itu dia panggil tunggang agama. Jadi yang kedua, makan harta yang cara batil, itu juga di antara perkara yang tidak baik. Kemudian ayat ini Allah ajar kepada kita, iaitulah wabil walid, ayat 83, la ta'budu illallah wabil walidaini ihsana. Di sini ada dua perkara, tuan-tuan tanda. Yang pertama sekali, Allah suruh kita sembah dia. Yang kedua, Allah suruh kita buat baik pada ibu bapa. Maka menjadi tanggungjawab ibu bapa didik anak-anak supaya tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Didik anak-anak supaya melakukan tauhid kepada Allah Taala, dan kita juga yang dididik oleh ibu bapa kita mesti menghormati ibu bapa. Mana kena ada dua. Ayah didik anak daripada kecil supaya tauhid kepada Allah,
dan menghormati orang tua. Bila anak dah besar, dia sudah menjadi ahli tauhid dan dia juga ahlul akhlak, orang yang menjaga dua ibu bapa. Jadi dua-duanya tak boleh kita ambil sebelah, baik dengan Allah, tak baik dengan makhluk, la. Kena baik dua-dua. Kemudian Allah kata waqulu linnasi husna. Tuan-tuan tanda, ibadat ni, amalan ni ada amalan dengan tubuh. Kita kena buat kerja semaya, puasa, zakat. Ada amalan dengan harta, sedekah. Nak sedekah kena ada duit. Ada amalan yang boleh dibuat oleh siapa-siapa, iaitulah amalan dengan perkataan. Kita nak cakap baik, nak nasihat orang, kena bayar duit tak? Tak payah bayar. Tak baca sedekah. Saya tak larat duduk atas kursi roda, tapi mulut boleh cakap, boleh nasihat ke tak? Boleh. Itu dia kata, Allah kata ini, waqulu linnasi husna, hendaklah kamu kata pada manusia itu muamalah dengan manusia dengan cara yang baik. Hak ni kita hilang hari ni, iaitulah bermuamalah dengan manusia cara baik. Hak mana kita suka jadi, hak mana kita tak suka, kita akan berlawan sungguh-sungguh, sama ada di alam nyata ataupun di alam maya. Sedangkan tuan-tuan tanda, ayat 83 ini ayat adab, tauhid, menghormati ibu bapa, semua keluarga buat baik kepada keluarga, anak yatim, orang miskin, dan berkata baik. Itu dia panggil ibadat dengan lidah. Hak ni tak ada siapa boleh pertikai. Saya tak ada duit nak sedekah, tak ada orang minta duit. Kita duduk dia subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Siapa dia kata kena bayar duit? Kita tengok orang tak jauh, ajak dia buat baik. Allah, nak jadi pendakwah. Kita bukan jadi pendakwah, kita ajak orang buat baik. Nak pendakwah ni kena ada ilmu, kena baca hadis, kena hafal Quran. Contohnya, hak ni tegur kan. Tengok benda-benda mungkar depan mata, takkan tak boleh kecek. Takkanlah tak boleh nak bagi tahu. Maka kita kata itu satu kepincangan. Kalau ini juga kita tidak dapat lakukan. Wallahu a'lam. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. Dan ingatlah ketika kami mengikat perjanjian setia dengan kamu
bahawa janganlah kamu menumpahkan darah, yakni berbunuh-bunuhan sesama sendiri, dan janganlah kamu mengusir sesama sendiri dari kampung masing-masing. Kemudian kamu telah berikrar mematuhi perjanjian setia itu, dan kamu sendiri pula menjadi saksi yang mengakui kebenarannya. Kemudian kamu ini, wahai Bani Israel, kamu berbunuh-bunuhan sesama sendiri, dan kamu usir satu puak dari kaum kamu keluar dari kampungnya. Kamu pula berbantu-bantuan dengan orang lain untuk menentang mereka dengan melakukan dosa dan penganiayaan. Padahal kalau mereka datang kepada kamu sebagai orang tawanan, kamu tebus mereka. Sedang perbuatan mengusir mereka diharamkan juga atas kamu. Sesudah itu, maka patutkah kamu hanya percaya kepada sebahagian dari isi kitab Taurat dan mengingkari akan sebahagian yang lain? Maka tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian itu dari antara kamu, selain dari kehinaan ketika hidup di dunia. Dan pada hari kiamat akan ditolak mereka ke dalam azab siksa yang amat berat. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan apa yang kamu lakukan. Mereka itulah orang-orang yang membeli, yakni mengutamakan kehidupan dunia dan kesenangannya dengan meninggalkan perintah-perintah Allah yang membawa kebahagiaan dalam kehidupan akhirat. Maka tidak akan diringankan azab siksa mereka pada hari kiamat nanti, dan mereka pula tidak akan diberikan pertolongan. Dan sesungguhnya kami telah memberikan kepada Nabi Musa kitab Taurat, dan kami iringi kemudian daripadanya dengan beberapa orang rasul, dan kami berikan kepada Nabi Isa ibni Maryam beberapa mukjizat, serta kami teguhkan kebenarannya dengan Ruhul Kudus, yakni Jibril. Maka patutkah tiap-tiap kali datang kepada kamu seorang rasul membawa sesuatu kebenaran yang tidak disukai oleh hawa nafsu kamu dengan sombong takbur menolaknya, sehingga sebahagian dari rasul-rasul itu kamu dustakan, dan sebahagian yang lain pula kamu membunuhnya. Dan mereka, yakni kaum Yahudi, berkata pula, hati kami tertutup, tidak dapat menerima Islam. Sebenarnya hati mereka tidak tertutup, bahkan Allah telah melaknatkan mereka disebabkan kekufuran mereka. Oleh itu, maka sedikit benar mereka yang beriman. Wallahu a'lam. Ayat yang kita baca ini iaitulah tentang peringatan Allah Azza wa Jalla supaya tidak melakukan penumpahan darah dan juga berlaku pengusiran, sedangkan mereka ini orang-orang yang telah menyaksikan bahawa telah berikrar beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut kepada kita tentang wa in ya'tukum usara tufaduhum. Kalau berlaku tawanan, maka Allah minta supaya kita lepaskan tawanan. Hari ini kita nampak tawanan perang tidak ada, tapi juga banyak juga tawanan-tawanan yang ditahan oleh nafsu dan syahwat. Macam mana kita nak lepaskan orang-orang ini daripada ditawan oleh nafsu dia? Iaitulah tidak lain dan tidak bukan kecuali melalui cara kita bawa mereka ini kembali kepada Islam. Kita bayar mereka, tebus mereka daripada kejahilan dengan ilmu dan pengetahuan. Maka itu dia panggil pentingnya dakwah untuk nak membebaskan manusia daripada menyembah hawa nafsu kepada menyembah Allah Azza wa Jalla. Dan ayat ini Allah Ta'ala tulis tentang afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa. Hawa nafsu itu apa? Kita selalu dengar tentang perkataan hawa, perkataan nafsu, kan? Jadi hawa itu iaitulah perkara yang boleh menghumbankan manusia. Itu dipanggil hawa, hawa nafsu, menghumbankan manusia ke lembah kehinaan. Maka biasanya penggunaan mengikut hawa nafsu ni diguna untuk benda-benda yang tidak baik, benda-benda yang tidak baik. Kalau hak baik, orang tak guna hak tu. Kemudian ayat yang seterusnya, bila Nabi Musa alaihissalam ajak mereka berdakwah, mereka apa? Kata apa? Tengok akhir ayat, wa qalu qulubuna ghulfun. Dia kata hati kami tertutup dah.
Sebenarnya hati tak tertutup, yang tutupnya mereka tak nak ikut kebenaran. Itu yang tertutup. Maka Allah SWT cerca pokok ni sebab apa? Dia sudah tengok kebenaran, mereka sudah nampak yang benar, tapi tak mau ikut semata-mata kerana ikut hawa nafsu. Wallahu alam. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. Dan tak kala datang kepada mereka sebuah kitab dari Allah, yakni Al-Quran, yang mengesahkan apa yang ada pada mereka, yakni kitab Taurat. Sedang mereka sebelum itu sentiasa memohon kepada Allah kemenangan atas kaum kafir musyrik dengan kedatangan seorang Nabi pembawa kitab itu. Setelah datang kepada mereka apa yang mereka sedia mengetahui kebenaran Nabi Muhammad dan Al-Quran, mereka mengingkarinya. Maka dengan yang demikian, laknat Allah menimpa orang-orang yang kafir ingkar itu. Sejahat-jahat perkara yang mereka lakukan ialah perbuatan mereka membeli kesenangan dirinya sendiri dengan mengingkari Al-Quran yang telah diturunkan oleh Allah. Kerana dengki bahawa Allah menurunkan dari limpah kurnianya, yakni wahyu, kepada sesiapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab itu, sudah sepatutnya mereka mendapat kemurkaan Allah bertalu-talu, dan orang-orang yang kafir itu akan beroleh azab sengsara yang menghinakan. Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu kepada apa yang telah diturunkan oleh Allah, yakni kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka menjawab, kami hanya beriman kepada apa yang telah diturunkan kepada kami, yakni Taurat, dan mereka ingkarkan kitab yang lain yang diturunkan kemudian daripadanya. Padahal Al-Quran itu benar lagi mengesahkan kitab Taurat yang ada pada mereka. Katakanlah wahai Muhammad, jika demikian, mengapa kamu membunuh nabi-nabi Allah pada masa yang lalu, kalaulah kamu benar-benar orang-orang yang beriman? Dan sesungguhnya telah datang kepada kamu Nabi Musa membawa keterangan-keterangan, yakni mukjizat. Kemudian kamu menyembah patung anak lembu sepeninggalannya, dan kamu dengan perbuatan itu adalah orang-orang yang zalim. Dan ingatlah ketika kami
Dan ingatlah ketika kami mengikat perjanjian setia dengan kamu, semasa kami angkatkan bukit Tur Sina itu ke atas kamu sambil kami berfirman, ambil dah dan amalkanlah ajaran kitab Taurat yang kami berikan kepada kamu itu dengan bersungguh-sungguh. Dan denganlah apa yang diperintahkan kepada kamu dengan mematuhinya. Mereka menjawab, kami dengar dan kami menderhaka. Sedang kegemaran menyembah patung anak lembu itu telah mesra dan sebati di dalam hati mereka dengan sebab kekufuran mereka. Katakanlah ya Muhammad, amatlah jahatnya apa yang disuruh oleh iman kamu itu, kalaulah kamu orang-orang yang beriman. Wallahu a'lam. Jadi ayat yang kita baca ini 89 sampai 93, iaitulah Allah Ta'ala cerca puak-puak Yahudi. Sebab apa? Falamma ja'ahum kitabun min indillah, bila mari kitab daripada Allah Azza wa Jalla, mereka boleh terima ada di tangan mereka Taurah, ada di tangan mereka Injil. Tapi bila mari Quran, falamma ja'ahum ma'arafu bihi, dia tahu dah sifat Nabi, ada dalam kitab Taurat, ada dalam kitab Injil. Tapi dalam ayat lain Tuhan kata hasadam min indi anfusihim, kerana hasad dalam hati mereka tetap menolak walaupun perkara itu sudah jelas di hadapan mata mereka. Kemudian ayat yang seterusnya, ayat yang ke-90, Allah Subhanahu wa taala juga sebut kepada kita tentang sebab apa mereka kafir. Yang pertama sekali sebab al-baghy wal hasad, hasad, dan juga sebab sudah ada dalam hati mereka perasaan yang tidak baik. Maka dengan itu mereka itu dilaknat, diburkai oleh Allah Azza wa Jalla. Walaupun mereka ini bahayanya, orang yang tahu, orang yang ada maklumat, ada ilmu, tapi menolak kebenaran. Kemudian Allah Ta'ala bawa kepada kita cerita tentang perjanjian yang dibuat di antara Bani Israel, iaitulah dengan mengangkat Tur, angkat bukit itu di atas kepala mereka. Tapi apa nak buat? Mereka hanya jeling sebelah mata lagi tak percaya. Akhirnya itulah kesudahan hidup mereka. Wallahu a'lam. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون.
Katakanlah wahai Muhammad kepada kaum Yahudi, kalau surga negeri akhirat itu telah menjadi hak istimewa untuk kamu pada sisi hukum Allah, tidak boleh dicampuri oleh orang-orang lain seperti yang kamu dakwakan itu, maka cita-citakanlah mati supaya kamu dimatikan sekarang juga, jika betul kamu orang-orang yang benar. Dan sudah tentu mereka tidak akan mencita-citakan mati itu selama-lamanya dengan sebab dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Dan Allah sentiasa mengetahui akan orang-orang yang zalim itu. Demi sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, akan dapati mereka itu seloba-loba manusia kepada hidup yang lanjut masanya, dan lobanya mereka kepada hidup itu melebihi loba orang-orang kafir musyrik. Tiap-tiap seorang dari mereka suka kiranya ia boleh hidup 1000 tahun, padahal umur panjang yang demikian tidak akan dapat melepaskannya dari azab yang disediakan oleh Allah. Dan ingatlah, Allah sentiasa melihat akan apa yang mereka lakukan. Katakanlah wahai Muhammad, sesiapa memusuhi Jibril, maka sebabnya ialah kerana Jibril itu menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah, yang mengesahkan kebenaran kitab-kitab yang ada di hadapannya yang diturunkan sebelumnya, serta menjadi petunjuk dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Sesiapa memusuhi Allah dengan mengingkari segala petunjuk dan perintahnya, dan memusuhi malaikat-malaikatnya dan rasul-rasulnya, khasnya malaikat Jibril dan Mikail, maka ia akan diseksa oleh Allah, kerana sesungguhnya Allah adalah musuh bagi orang-orang kafir. Dan sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu wahai Muhammad ayat-ayat keterangan yang jelas nyata Al-Quran, dan tidak ada yang akan mengingkarinya melainkan orang-orang yang fasik. Patutkah mereka ingkarkan ayat-ayat keterangan itu, dan patutkah setiap kali mereka mengikat perjanjian setia dibuang dan dicabuli oleh segolongan dari mereka, bahkan kebanyakan mereka tidak beriman. Dan apabila datang kepada mereka seorang rasul dari sisi Allah, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mengesahkan apa yang ada pada mereka, sebahagian dari orang-orang yang telah diberikan kitab itu melemparkan kitab Allah ke belakang mereka, seolah-olah mereka tidak mengetahui kebenarannya. Allahu a'lam. Ayat 94. Ayat ini Allah Ta'ala ceritakan kepada kita dua kategori manusia. Manusia yang yakin, dia beriman kepada Allah, dan dia ada persiapan untuk bertemu dengan Allah, maka orang ni suka nak mati. Sebaliknya, orang-orang yang tidak percaya, dia tak mau mati. Kita hari ini para jemaah sekalian, secara hidup realiti kita bercakap, kita nak mati, cuma tak saya mati lagi. Betul tak? Kalau kata tak saya mati, memang nak mati juga. Tapi nak mati tak berani, sebab banyak benda yang tak selesai. Masalah anak-anak, keluarga, insya-Allah kalau ayah tak ada apa ada orang lain tolong jaga. Tapi masalah kita masuk dalam kubur, duk sorang diri dalam kubur, apa yang persiapan yang kita nak buat. Maka dengan ini, kedatangan Ramadan Al-Mubarak ini, marilah kita buat satu perancangan rapi. Bagaimana aku nak ihya Ramadan tahun ni dengan penuh. Ini antara salah satu para jemaah sekalian, muslimin, muslimat. Saya boleh katakan tahniah kepada kita. Sanggup berada di tempat ini. Orang lain sibuk dengan bazar, sibuk dengan tu, sibuk dengan ni. Kita duduk sibuk dengan Al-Quran daripada pukul 9 pagi sampai zuhur. Berapa jam kita berada bersama dengan Quran. Orang yang duduk dalam majlis Al-Quran, orang yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Orang yang mendapat rahmat oleh Allah Azza wa Jalla. Orang yang duduk dalam dilingkungi dengan para malaikat. Jadi kita ambil masa yang begitu cantik. Malam kita berdiri dengan qiyam Ramadan, dan juga kita bertahajud sendiri pula di rumah kita. Kemudian kalau kita ada harta, kita sedekah, pergi bagi makan pada orang fakir miskin, jamuan buka puasa, harta ke rumah dia, bantuan-bantuan, kita mengatakan insya-Allah. Yang besar daripada itu, iaitulah masalah apa yang ada yang telah diajar oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita. Coba tengok, qul man kana aduwwan li Jibril, qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalu ala qalbika bi iznillah
Tengok ayat 97, kata di para ulama, kenapa disebut qalb, sebut hati di sini? Sebab hatilah segala-galanya. Hari ini punca kerusakan kita duduk di mana? Hati. Kalau hati ada sifat hasad, dendam, dengki, riak, takabur, tak usah dakwalah kita jadi orang baik. Tak akan sempurna. Tak jadi baik kita dengan Allah Azza wa Jalla. Walaupun orang tengok atas dunia ni warak, hebat, orang pakat nak cium tangan, pakat nak cium dahi, tapi kita dengan Allah tidak ada nilai di sisi Allah kalau hati kita masih bermasalah. Nas'alullaha as-salamata wal afiyah. Kemudian ayat yang terakhir 101, Allah kata situ kepada kita tentang orang-orang yang nabaza fariqum minal ladzina utul kitab, orang yang mencampur ke belakang kitab mereka. Apa dia? Kata di Sufyan bin Uyainah, tanda kata-kata ulama salaf ini, kalau kamu ambil kitab, ambil Quran, masuk dalam sampul daripada sutra, masuk dalam kotak yang dibuat daripada emas dengan perak, tapi walam ya'malu biha, mu tidak beramal dengan isi kandungan, fazalika nabzuhum, itulah yang dikatakan Quran itu dicampur ke belakang. Simpan, tidak diamal, maka tidak menjadi matlamat. Al-Quran itu diturunkan oleh Allah kepada kita. Soal lagi. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Mereka membelakangkan kitab Allah dengan mengikut ajaran-ajaran sihir yang dibacakan oleh buah-buah syaitan dalam masa pemerintahan Nabi Allah Sulaiman. Padahal Nabi Allah Sulaiman tidak mengamalkan sihir yang menyebabkan kekufuran itu. Akan tetapi buah-buah syaitan itulah yang kafir dengan amalan-amalan sihirnya. Kerana mereka lah yang mengajarkan manusia ilmu sihir dan apa yang diturunkan kepada kedua malaikat Harut dan Marut di negeri Babylon. Sedang mereka berdua tidak mengajar seseorang pun melainkan setelah mereka menasihatinya dengan berkata, sesungguhnya kami ini hanyalah cubaan untuk menguji imanmu. Oleh itu, janganlah engkau menjadi kafir dengan mempelajarinya. Dalam pada itu ada juga orang-orang mempelajari dari mereka berdua ilmu sihir yang boleh menceraikan antara seorang suami dengan istrinya. Padahal mereka tidak akan dapat sama sekali memberi mudarat atau membahayakan dengan sihir itu seorang pun melainkan dengan izin Allah. Dan sebenarnya mereka mempelajari perkara yang hanya membahayakan mereka dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Dan demi sesungguhnya
Mereka, yakni kaum Yahudi itu telah pun mengetahui bahawa sesiapa yang memilih ilmu sihir itu tidaklah lagi mendapat bahagian yang baik di akhirat. Demi sesungguhnya amatlah buruk apa yang mereka pilih untuk diri mereka kalaulah mereka mengetahui. Dan kalau sebenarnya mereka itu tetap beriman dan bertakwa, nescaya mereka akan mendapat pahala. Sesungguhnya pahala dari sisi Allah itu adalah lebih baik kalau mereka mengetahui. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengatakan ra'ina, yakni ketika kamu berkata-kata dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya katakanlah unzurna, dan dengarlah kamu segala perintah dengan sebulat hati menerimanya. Dan ingatlah bahawa orang-orang kafir itu akan beroleh azab siksa yang tidak terperi sakitnya. Orang-orang kafir dari ahli kitab dan juga dari orang-orang musyrik tidak suka kiranya diturunkan kepada kamu sedikit dari kebaikan atau wahyi dari Tuhan kamu. Padahal Allah berhak menentukan rahmatnya kepada siapa yang dikehendakinya. Dan Allah jualah yang mempunyai limpah kurnia yang amat besar. Allahuakbar. Jadi ayat yang terakhir bahagia kita pada hari ini iaitulah bermula daripada ayat 102. Iaitulah Allah Ta'ala ceritakan kepada kita tentang sihir. Di mana ahli sihir ini, dia nak jadi ahli sihir itu, dia kena mendekatkan diri, bertakarrub kepada syaitan. Lagi kuat, lagi tinggi darjat sihir. Dalam buku tentang sihir, tuan-tuan boleh tengok dalam kuliah tentang dosa besar tentang sihir. Dia kata, lagi dahsyat dosa kita buat, maka lagi kuat. Syaitan itu ajar ilmu yang power. Contohnya seorang ni dia ambil Quran, buat lapik kaki dalam tandas. Tok Quran, dua, pijak, buat air. Hak ni syaitan akan ajar ilmu sihir yang power sekali. Sebab kafir dia tu teruk sangat. Jadi tengok ke tingkat, kalau main sikit-sikit ya, puja-puja sikit, dia ajar sikit, itu dia panggil ilmu yang diajar oleh syaitan. Maka bagi orang yang baik, dia akan berkawan dengan malaikat. Orang yang jahat pergi belajar dengan syaitan. Tapi ingatlah, wa ma hum bidarrin, syaitan tak boleh nak merusakkan manusia kecuali dengan izin Allah Azza wa Jalla. Pada itulah ada seorang ulama, dia buat kajian. Dia kata, yufsidun namam, batu api lebih cepat nak merusakkan perhubungan seorang manusia itu daripada tukang sihir. Orang sihir sebulan duduk bakar kemian, duduk bomo, tak jadi apa. Boleh jadi orang yang dia nak sihir itu kuat zikir, tak masuk. Tapi si batu api mari bisik kita, tak ada 2 minit, pecah kita punya perasaan, balah kita dengan kawan, hasil daripada itu. Jadi sihir ni, hak sihir tukar sihir satu, hak sihir daripada perkataan-perkataan yang tidak baik juga kita perlu hati-hati. Maka para jemaah sekalian, yang terakhir sekali ayat, iaitulah bahayanya kalau ayat ada 2 makna. Kita kena baca betul-betul. Tengok dalam ni, ra'ina. Ra'ina ni maknanya, ya Rasulullah, ambil perhatian kepada kami. Itu yang patut. Tapi makna Yahudi ada makna lain. Dia guna perkataan itu untuk perli Nabi SAW. Jadi kita kena ingat. Patutlah bahaya bahasa-bahasa yang dia orang guna ni, kita jangan guna kecuali kita tahu makna dia betul. Tak usah kata gapo kita. Kita orang Kelantan ni bisa. Bisa ni tak boleh makan. Satu. Kalau kata bisa dia ni hebat, hero. Nah, jadi ada makna yang berbeza. Bisa tak boleh makan. Bisa hero. Kalau pergi ke Indonesia pula bisa boleh belaka. Nak kata kan. Itu jadi ada perkataan-perkataan, kalau kita guna, orang lain ambil kesempatan, maka jangan guna perkataan itu. Jangan guna perkataan itu. Jadi insya-Allah para jemaah sekalian, alhamdulillah tamatlah bahagian kita untuk hari ini. Insya-Allah semoga tuan-tuan dan puan-puan para jemaah beristiqamah, teruskan dengan ilmu tadabbur kita ini dalam siri-siri yang berikutnya. Mudah-mudahan tahun ini tema kitanya tadabbur dan amal. Tadabbur dan amal. Jadi kita tadabbur dan beberapa ayat yang saya sebut tadi, satu makna, isi,
Yang kedua, bagaimana kita nak beramal dengan apa yang telah kita belajar. Jadi dalam kesimpulan yang saya boleh buat untuk pelajaran kita daripada awal tadi sampai ke saat ini, yang pertama sekali, bahayanya sifat hasad. Orang hasad, dia tak akan menerima kebenaran. Siapa mari wayak, dia tak akan pakai. Itu. Yang kedua, bahayanya menjual agama. Ilmu ada, tak pakai. Ilmu ada, sembunyi, semata-mata nak mencari keredaan orang-orang, pemimpin-pemimpin ataupun masyarakat. Ini juga bahaya. Yang ketiga, menyelewengkan maklumat yang benar. Itu juga dia panggil bahaya. Kemudian ambil dunia, tukar dengan akhirat. Ini juga bahaya. Kesimpulan kitanya, untuk kita menyelesaikan masalah ini, iaitulah islahul qulub, baikkan hati kita, insya-Allah yang lain-lain itu akan turut ikut baik sama. Mudah-mudahan apa yang kita bincang di sini ada manfaatnya dalam program tadabbur kita pada tahun ini, insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.